المصنف رحمه الله تعالى وفرضه أي فرض الغسل شيئان فرض منديل وذو شيئين. Supaya dia tepat mana kaedah yang ada. Ahaduhuma badal wal syai'an niat raf'ul janabah, niat angkat janabah. Kalau niat angkat janabah saja aku mengangkat hadas besar, itulah kita selalu sebut kan. Kalau sebah talafuz tu sebut itulah. Itu niat angkat janabah saja aku angkat hadas besar, saja aku angkat junub. Lil junubi angkat raf'ul janabah tu lil junub bagi junub awil haidi awil haidi lil haid saja aku angkat hadas haid saja aku angkat hadas nifas kan. Kalau haid lil haid ay raf'in hukmihi tu saja aku angkat haid. Kalau asal bahasa Arab niyatu nawaitu raf'al haidi. Maksud raf'al haidi, raf'a hukmil haidi. Itu pun ada takdir-takdir lah. Yang tu. Kita bahasa Melayu, saja aku mandi junub, saja aku angkat dah besar. Saja aku angkat hadas haid. Selalunya kita ada perkataan hadas itu, kalau ada niat yang macam ni. Ataupun niat tu ada fardi ghusli. Ataupun niat tunaikan fardu mandi. Saja aku tunaikan fardu mandi kerana Allah Ta'ala. Masuk kata tunaikan fardu mandi ay raf'i hadasin au taharati anhu. Ataupun antara pilihan boleh niat adalah raf'i hadas, saja aku angkat hadas kerana Allah Ta'ala. Cuma bila hadas yang ni bab mandi kena kait hadas besar. Ataupun taharati anhu, ataupun takdirkan hadas disebut tu au nawaitu raf'a hadasi fardin, saja aku angkat hadas fardu. Hadas fardu boleh juga tak? Hadas fardu masih boleh masuk wuduk tak? Tak boleh. Saja aku angkat hadas fardu mandi. Kalau nak niat macam tu kan. Jadi dia nak tunjuk tu kepelbagaian niat yang boleh untuk diniatkan dalam masalah mandi. Ataupun kata ada ghusli, ataupun niat menunaikan mandi. Taharati anhu, taharati terjemahnya tu lah kan, tapi nak takdir bagi niat tu cukup tu. Niati ada il ghusli. Caca lah dia bahas dalam syarah. Cuma kaedah kalau kita nak, kalau orang tanya masalah-masalah niat ni, niat apa yang boleh? Tanya nak dia niat apa? Itulah. Pasal niat yang memang muktabar, yang boleh diniat, saja aku mandi wajib, saja aku angkat hadas besar, saja aku angkat hadas junub, saja aku angkat junub, saja aku angkat haid, saja aku angkat nifas, sah belaka tu. Atau takdir kalamnya lah, angkat hadas, angkat haid, angkat hadas haid, angkat hukum haid, itu boleh belaka. Selalunya jarang bermasalah.
Tak boleh saja aku mandi ke orang salah. Tu jeng tu. Saja aku angkat hadas. Saja aku mandi wajib. Saja aku tunaikan fardu mandi. Tu boleh. Tak masalah. Wa kadzal ghuslu li salat. Begitu juga kata dia wa kadza. Tapi kadza ni ada khilaf. Wa kadza boleh juga ni al-ghuslu nawaitul ghusla li salat. Saja aku mandi untuk solat. Ghusla li salat tak boleh. Tapi kalau ikut dia boleh. Kata kaza tu boleh. Ghuslu li salat. Tapi kaza tu ibarat kaza ada khilaf. Memang tengok pun tak kuat kan. Saja aku mandi kerana nak solat. Mandi apa? Dia tak tanggung pergi wajib tu tak boleh. Boleh jadi mandi sunat. Mandi sunat nak solat pun boleh. Tapi boleh jadi, boleh juga mana dia, mandi yang nak untuk solat, mandi yang kena mandi. Mandi wajib lah. Boleh ke syarah gitu. Tapi kaza. Maksudnya ada orang bertikai. Ada ulama' yang tak setuju dengan niat tu pasal niat tu tak kukuh, tak kemas. Untuk menunjukkan qasad dia tu mandi tu atas mandi wajah apa. Jadi kalau kita faham ni, ulama' duk faham masalah niat-niat macam ni pasal apa? Nak menunjukkan kita punya matlamat nak buat sesuatu tu dia jelas, sejelas-jelasnya, dan kita faham apa yang kita nak buat tu dengan kita terjemahkan dia dengan perkataan. Jadi semua buah ni perkataan, niat dan hati. Jadi nak bahas mestilah apa yang sebut dalam hati macam dia nak bahas kan. Jadi dia nak bahas tu pasal apa? Pasal nak tunjukkan kita punya kesengajaan dalam hati tu dia mesti ta'yun, mesti istilahnya mesti ada sasaran yang tepat kepada apa yang kita nak buat. Jangan sasaran tu longgar. Satu tujuan dia bahas-bahas lafaz-lafaz niat ni. Pasal kalau kita buat misal contoh nak sebut sasaran tu. Kalau kita lah nak pergi mana, nak pergi jalan. Kan? Nak pergi mana? Tak tahu lagi. Tengoklah kadang. Kan itu kita cakap. Kalau kata nak pergi mana ni? Balik kampung. Mau mana? Mak ke? Tak. Mak betul. Contoh. Kan dia punya tepat kan. Mak betul mana ni? Mak betul yang pertama ke yang kedua? Sampai tu kan. Contoh lah kan. Tu kan. Mak betul. Contoh lah nak sebut. Kalau kita ada kosot tepat, tak nyun tepat tu. Maksudnya kita punya kerja pun kita akan buat kemas. Arah dia pun buat kemas tepat. Orang kata apa, terus straight to the point. Tapi kalau kita punya sasaran tu tak tepat, apa yang kita nak tuju, kosot tu, untuk bahasa kita sebut, niat lah. Kalau niat tu dia tak kemas, tambah pula nak pergi mana, tak tahu lagi nak pergi mana. Saja keluar-keluar tengok mana munasabah tempat nak duduk, rehat lagi, pergilah. Kan longgar tu. Lepas tu kalau kita fiqah pun dalam bab tu, yang tu dipanggil haim. Pasal khas atas bahas tu dalam masalah semayang, qasar jamak. Mesti ada destinasi. Kalau haim ni, dia tak boleh qasar jamak pasal dia maksiat. Maksiat pasal apa? Pasal al-haim, maksudnya al-musafir bila qasdin muayyanin. Dia tak ada qasad yang tertentu untuk dia nak pergi destinasi mana. Dia safaru maksiat pasal tak ada tujuan. Nak pergi mana? Tak tahu lagi. Tengoklah. Ikut arah mati. Berasa cenderung nak pergi sana. Berbaring duduk pun tengoklah. Kan tak kemas tu. Saja nak sebut tu nak menunjukkan bahas ulama' dalam bab niat ni. Terutama kita-kita yang memang bahas dalam bab tu. Dibahaskan sebegini rupa dalam bab niat ni pasal apa? Pasal nak menunjukkan spesifikasi benda yang kita nak buat tu dia tepat. Pula tu jangan walaupun tepat tapi tengok-tengok tak memadai kerana nampak tepat, rasa macam betul tapi dia longgar. Contohlah. Yang tu yang kita bicara tu. Tu yang disebut yang ni boleh, yang ni tak boleh, yang ni ada khilaf, ni tak ada khilaf. Macam ni boleh, yang ni boleh. Kalau yang ni kena takdir, macam ni kata macam ni sah juga. Pasal tak boleh tanggung kot lain. Kalau bahan lurah dia satu-satu tu panjang lah kan. Tapi atas kalau orang awam dengar ni kita sebut nak niat yang muktabarah yang tak ada masalah ni, saja aku angkat adab siap. Saja aku mandi wajib siap. Maksudnya tak ada langsung kelahi-kelahi dalam bab tu. Dari segi sah dia. Saja kalau aku saja mandi untuk solat. Lagi kalau kata pergi umrah nak buat tawaf boleh tak? Dia mandi tu dia niat kerana untuk solat, untuk tawaf. Macam mana boleh tak? Kan dah kelang kabut niat tu.
Dari segi bahas kalau ikut boleh, pasal solat dengan tawaf satu martabat di sudut. Tak boleh buatkan dia melainkan dengan angka ada besar dan kecil. Jadi mana yang niat untuk solat di satu martabat dengan dia ialah tawaf, sah untuk buat tawaf. Tapi kalau aku mandi untuk kalau dia martabat rendah, dia tak boleh buat yang fardu. Kalau niat sunat tak boleh buat fardu. Jadi ulama bahas tu pasal dia ada martabat niat tu lah. Kita punya ta'yun niat tu menunjukkan apa yang nak hasil nanti dan yang tu yang mengesahkan ibadat kita. Siap. Okay, lalulah sebut tu. Allah. Jatuh kalau dalam bab mengaji pun tutup guru kita kalau bicara bab-bab niat apa sah tak sah ni. Disebut macam mana? Mengaji, niat, azam mesti buah atas ni. Yang bawah. Bawah lekeh. Buat apa mengaji pondok? Takkan nak boleh baca alif bata padan lah. Oh, yang ni tu. Yang tu dia suruh balik lah. Kalau orang batis dia mana suruh tu? Pelik. Balik. Duduk sini buat apa? Kalau tak ada tok guru esok, dah tak ada orang dah. Boleh ke lah duduk tempat tok guru? Nak ganti tak lah. Contohlah kan. Oh tu, mahal. Maksudnya dia bersungguh tu. Tak boleh jadi tok guru pun guru biasa boleh jadi. Tapi takkan nak lepas fardu ain aja mari sini. Mudah. Nampak dia yang tu asalnya dalam hati. Tapi dibahas dalam masalah talafuz tu pasal apa? Pasal nak membetulkan dalam hati ni tak dapat tidak, dia kena berlafaz. Betul lah. Itu kita pelik ada orang-orang yang bila kita sebut bab niat ni, dia kata bid'ah. Kita pelik. Agaknya dia ni tak bercakap langsung. Dia batu. Dia tak pernah luah kot apa dalam hati dia. Kalau nak minang pun diam. Siapa? Allah tahu apa dalam hati dia. Malah Allah tahu apa dalam hati dia. Itu bukan masalah bicara tu. Okey, sajalah. Saya dah melarat tu, ke sana lah sikit. Semua tu nak cerita pasal masalah disebut kaza, al-ghuslu li salah. Begitu juga. Dia kata, lal ghuslu faqat. La yasihu. Niat ghusli faqat. Kalau baca takdir tu, la ghuslu faqat, la yasihu niatul ghusli faqat. Tak sah niat mandi semata-mata. Hanyalah. Hasbu. Maksudnya, saja aku mandi kerana Allah Ta'ala. Tu tak boleh. Tak boleh. Lekir sangat niat itu. Wa yajibu an takuna niyatu makrunatan bi awalihi. Kaedah kita mazhab Syafi'i ni lah. Yang bahawasanya adalah niat itu disertakan dengan awalihi ay awal ghusli. Cuma bab mandi ni dia tak ada juzuk yang ikut tertib. Jadi mana-mana juzuk yang tersentuh dengan air mutlak. Tak kira mana-mana juzuk, kepala, tangan, kaki. Apa saja yang tersentuh sah untuk kita mulakan niat di situ dalam masalah mandi. Sah. Boleh. Itu makrunatan bi awalihi awal ghusli. Yakni bi awali maghsulin minal badan. Jadi dalam bab mandi ni pasal dia tak ada tertib. Maksud awal ghusli ni awali maghsul. Awal-awal yang terbasuh daripada badan. Ya. Walau min asfalihi. Sekalipun walau kanal maghsul itu min asfalihi daripada bahagian bawahnya badan. Maksudnya kaki. Kalau kita macam mandi sungai, pijak je kaki, sentuh je kaki dalam air tu, aku mandi wajib kerana masalah. Siap. Boleh lah. Tak syarat mesti muka. Walaupun min asfal. Jadi falau nawa ba'da ghusli juz'in, jikalau dia telah berniat selepas daripada membasuh satu juzuk, wajabnya ada tu ghuslihi, wajiblah ulangkan balik basuh dia. Jadi falau nawa ba'da ghusli juz'in, selepas dah basuh dah sesuatu juzuk kan. Basuh tak niat apa lagi. Memang basuh je lah, cuci pasal benda tu cemar contoh. Basuh tak niat mandi wajib lagi. Lepas tu barulah dia niat. Jadi apa kaedah? Wajib ulangkan basuh. Ada orang ajar macam ni. Satu kalau bab ni jaga sikit. Pasal saya pengalaman ada orang bertanya masalah. Dah ada orang dia tak tanya. Tapi dia cerita cara dia mandi wajib. Itu saya perbetulkan dia. Dia kata, orang tanya tu tanyalah. Itu Ustaz, kita nak mandi wajib ni, kita kena bersih dulu kan. Dengar dia cara dia cakap tu, mesti ada orang ajar dia macam tu. Tak betul cara ajaran tu. Macam mana pun kalau mandi dia selesai, tapi nak kata, cara dia ajar tu tak faham, dia tak betul lah.
Dia kata macam ni. Ustaz kata dia, kita nak mandi wajib ni mesti kita dah bersih, suci, baru kita niat, baru boleh jadi ibadat Ustaz. Jadi, kita mula-mula nak mandi wajib ni, kita basuh dulu mana-mana yang cemar-cemar, cuci, dah bersih dah, mana yang celah-celah apa semua. Cuci dulu, baru kita niat saja aku angkat dak Ustaz Allah Taala. Baru mandi Ustaz. Dia betul lah Ustaz macam tu. Saya kata, macam tak kena, saya kata. Saya kata, kalau memang buat macam tu, lepas tu nak niat, mana yang tadi dah basuh, yang tu kalau ikut dia ialah anggatul zohir, yang wajib disampaikan air. Lepas kita niat tu tak basuh yang tadi, yang dah terbasuh tadi, yang mula-mula tapi tak ada niat, tak sah mandi. Melainkan bila dia terbasuh balik. Waktu kita buang najis ke misalnya, masa tu baru terbasuh semua. Masa tu nanti baru sah kita mandi, yang kita dah sucikan dulu tempat-tempat sulit tu dengan tak ada niat. Lepas tu baru niat. Mandi kita kalau lepas daripada niat tu tak basuh semula, yang kita dah basuh sebelum niat tadi, tak sah mandi. Melainkan nanti katalah kita buang air besar, kita cuci, antara yang tercuci tu tempat yang memang wajib dibasuh tu, di bahagian kubur, dubur tu. Masa tu baru sah mandi. Tak kena nanya tu. Oh, terkejut dia. Macam tu ke Ustaz? Saya dulu belajar kata dia kena cuci dulu yang cemar-cemar, yang kotor-kotor dulu. Barulah kita buat tu buat nama ibadat. Kata. Tak ada pula ulama' kita ajar dengan prinsipnya tu. Kalau memang ibadat semayang apa, memanglah kan. Yang ni memang nama mandi kan. Ini nama mandi. Jadi, untuk muktabarah yang kita basuh tu atas nama mandi, mesti niat mendahului dia. Tak boleh basuh dulu lepas tu niat. Itulah yang saya sebut. Kalau saya betul tadi pun sama juga. Ada orang disebut, dia kata, saya mandi macam ni, dia sebut yang tu lah, cuci dulu. Jadi maksudnya, bila saya dengar tu, saya kata, ramai rupanya ada orang yang mandi macam ni. Saya tak pernah dengar. Saya tak pernah belajar macam tu. Tapi bila dengar orang cerita, bagi feedback balik dia cerita tu, kata saya mandi macam ni Ustaz, macam ni, betul tak? Yang tanya tu satu hal. Saya kata, rupanya ada orang ajar macam tu. Ada orang ajar macam tu. Jadi, cuma masalah dia, kalau lepas tu terbasuh juga, apa yang sepatutnya dibasuh, tak ada masalah. Tapi kalau tak terbasuh tu, dia hanya akan sah apabila yang telah dibasuh tu, nanti akan terbasuh ataupun dibasuh, barulah dia akan suci, barulah terang keadaan dia. Jadi kalau contoh mandi angkat haid ke apa, dia dah cuci luar cemar-cemar apa, lepas tu angkat ada mandi tu berhubung bagi kata yang sulit-sulit dia tak betul lah, pasal dia dah cuci tadi. Lepas tu sembahyang zuhur, contoh sembahyang zuhur, betul sembahyang asar, lepas tu dekat nak maghrib baru buang yang besar. Kena qada tu, zuhur asar tu. Ya. Yang itulah, ada tempat-tempat lagi betul tu. Baik. Walau nawa raf'al janabati wa ghasli, walau nawa raf'al janabati wa ghasala ba'd al-badani thumma nama fastayqadha wa arada ghusl al-baqi lam yahtaj ila i'adati niyyah. Jadi jikalau berniat seseorang raf'al janabah, dia niat siap dah mandi wajib, angkat junub, angkat haid, angkat nifas, setelah itu wa ghasala ba'dal badan, dan dia telah basuh sebahagian daripada badan, summa nama, kemudian dia tidur. Jadi dia tak mandi selesaikanlah bagi habis, dia tidur. Waktu fastayqadha, kemudian terjaga ia daripada tidur, wa arada ghusl al-baqi, kemudian mengendaki dia nak basuh ataupun nak mandikan yang baki tu, basuh yang baki daripada badan dia yang belum terkena air tu, lam yahtaj, tak berhajat ia syahsun ini ila i'adati niyati, kepada ulangannya. Tak ada. Jadi istilahnya sambungnya, carry on. Macam tu lah. Punya putih sikit tu. Selesai. Allah selesai. Yang ni pun kita ada sebut itu masalah kalau orang yang sebelum malam tidur dia ada junub, lepas tu
nak tidur, makruh membiarkan diri dalam keadaan junub. Itu buat macam mana? Setidaknya untuk tidur ambil wuduk. Begitu juga dalam keadaan junub. Untuk makan minum. Nak bagi hilang makruh makan minum tu, ambil wuduk dulu. Dengan niat angkat ada besar. Angkat saja aku angkat ada besar, orang Ta'ala. Jadi basuh orang kata wuduk. Makanlah, minumlah. Atas ni masa tidur, tidurlah. Untuk dah bangun nanti, teruskan je lah. Sambung apa yang belum terbasuh tu. Siap. Tu memang kaedah-kaedah sebut oleh para ulama. Kita ambil dah hadis Rasulullah tu. Kawan tu. Siap. Sebab tak payah ulang tu sebab tidur tu bukan perkara yang menyebabkan ada hadas besar yang baru. Betul. Ya. Itu sebabnya. Tapi kalau ada hadas besar yang baru, kena niat lain lah. tiba-tiba apa pasal mimpi. Mimpi sekali lagi ke, junub sekali lagi ke, ada benda baru. Jadi yang lepas tu batal lah. Tu pun jaga buat wuduk. Ada juga orang tanya masalah-masalah macam tu. Kita dengar pelik-pelik. Apa dia? Allah. Ni tengah ambil wuduk ni. Tengah ambil wuduk kentut. Betul? Terus saja kata dia. Pasal apa? Bukan siap wuduk lagi. Jadi tengah ambil wuduk kentut. Jadi teruskanlah. Astagfirullah. Ada juga orang faham itu. Lah ada. Kita tengok. Ya Allah. Lepas tu yang ajar tu ustaz tu. Itu yang pelik. Ni ustaz baca buku ni katanya. Kalau ustaz mengaji betul, guru saya tak ada. Satu, semalam pun sebut tak. Satu, nak mengaji ni, mengaji kalau tak selesai, janganlah mengajar. Maksud tak selesai tu, kalau tak faham betul, janganlah mengajar. Masa mengaji tak selesai ni, mengajar sesatkan orang. Memang sesat. Satu, tengok tutup guru ulama' kita dulu. Saya sebut orang Raja Ghazali apa kan. Kita sebut ulama' kita dulu, tutup guru kita dulu. Dia orang ni mengaji kat pondok kat Malaysia ni. Kira mengaji alim lah. Tak buka pondok lagi. Pergi Mekah dulu. Mekah tu kira syekh besar lah. Oh balik kat pondok. Oh macam tu. Ini mengaji. Alah. Satu buka madrasah. Wih, hebat. Satu kalau saya pelik. Buka madrasah tu. Padahal kita tak mengaji dulu main-main ni. Nanti buka madrasah. Yang tu yang buka madrasah. Yang ni tak buka madrasah. Mengaji lah kita tengok dulu main-main. Sekarang ni wah Ustaz Kabir tengok. Wih. Sebila dia mengaji. Dulu kau tahu Siddiq Amanah Tabligh Patonah tak kenal. Kita pernah cerita dia bab Nabi Rasul. Beza Nabi Rasul dia cerita macam ni. Tengok dia tak faham-faham. Tak faham apa beza Nabi Rasul tu. Kita cerita macam ni. Nabi Rasul semua dakwah. Beza dia. Ada syariat baru tak tahu. Dia dengar melengur. Oh, tak sekarang mengajar. Apa dia nak ajar tak tahu. Beza Nabi Rasul pun tak kenal. Oh, bahaya. Oh, macam mana? Satu zaman lah ni kadang orang suka dengan ramai ustaz, ramai penceramah. Dia tak tahu penceramah je boleh. Cakap ramai yang hebat. Tapi keluar hukum apa. Yang tu yang celaru je. Yang ada ustaz ni kata macam ni, ada ustaz ni kata macam ni, ustazah ni kata macam ni, ustazah ni kata macam ni. Ustaz. Kalau ustaz pun lagi ada pendapat kata macam ni, ada pendapat macam ni, pendapat macam ni. Dia pun pendapat pun dia ambil baca buku pendapat atas pendapat. Dia tak pernah jumpa apa pendapat siapa dia tu. Dia nak katakan dia pendapat. Syekh ni. Arab pun tak pun nak boleh baca. Tapi sebut ulama tu macam dia sendiri pergi tengok kitab tu ada pendapat. Tanya siapa pendapat siapa? Saya pun tak ingat pendapat siapa. Yang kalau saya punya style jenis orang suka pendapat ni tanya. Mereka ngaji kitab apa biasa khatam. Itu je. Keedah nak tanya orang cerita pendapat ni kitab apa biasa khatam kitab apa. Kitab Syafi'i pun tak biasa khatam. Syafi'i. Wayah takrib biasa belajar. Wayah takrib. Pernah dengar tak? Saya tak bisa dengar kitab tu. Wayah takrib tak bisa dengar. Jadi Safinatul Najah macam mana? Tak ada. Untungan je apa? Saya belajar fik macam tu je. Gitu. Kau belajar sekolah kebangsaan je dulu kan? Belajar rukun semayang, rukun wuduk. Kan sekolah pasti je, tolong tadika je dulu. Kitab tak saya jumpa. Kitab apa yang saya ngaji? Saya pakai kitab yang talkhis. Fik. Nama siapa pengarang? Tak tahu lah nama siapa. Itu. Dia apa benda?
Itu yang masalah tu. Cakap, oh, masya-Allah. Dengar hebat pendapat. Sebutkanlah syekh ni. Arab pandai tak? Oh, aduh. Kalau Fik Manhaji tu siapa yang mengarang tak? Mustafa Bura, Pedman Haji Mustafa Bura. Dia orang moden-moden ni lah. Bila betul dia orang baru dengan orang lama tulis tak sama. Bahasa tu, ibarat bahasa, ibarat kitab. Itulah saya sebut. Yang tu pun kalau baca pasal dia ambil pada kitab ni bila kita pernah mengaji, kita boleh banding lah apa cara dia cakap dengan cara ulama' lain tulis. Boleh beza itulah. Itulah. Pedman Haji orang baru lah kiranya. Wasaniha. Jadi nak sebut ada pendapat-pendapat tadi lah, telah ke sana sikit. Wasaniha yang keduanya daripada fardhi wudu, fardhi ghusli, ta'mimu badan. Asal matan ta'mimu badan. Di tolong syarah ta'mimu badan, ta'mimu zahiri badan. Hatta kata dia al-azfari, sehingga kuku-kuku wa ma tahtaha, dan apa yang di bawah azfar. Nama dia zahir. Jadi kalau ada pakai pewarna kuku apa-apa jenis benda ha'il yang menghalang air sampai ke kuku, nak mandi wajib kena buanglah pewarna-pewarna yang menghalang air tu, pasal bukan saja di kulit, di kuku pun hukum anggota zahir. Dia nak sebut tu pasal mungkin ada orang faham menyeratakan air ni kat kulit je. Jadi kuku tak payah, rambut tak payah. Pasal yang kena ni ratakan air kat kulit aja. Anggota yang bukan kulit tak kena, wajib kena kat air. Tak. Kaedah kita zahir ni antaranya azfar, itu juga wasya'ar dan bulu. Atau kalau rambut jenis kala-kala yang istilahnya pada warna tu ada lapisan yang menyebabkan air tak sampai, dia ha'il. Nak mandi kena sampai ke air. Cuma kat kita lah ni, kata apa, kena ada general knowledge untuk mengenal pewarna-pewarna rambut yang lah ni. Macam passion lah. Dia orang kata inai. Tahulah inai. Nama inai. Tapi inai betul ke? Kalau kita tahu dulu inai dye. Dia tak panggil inai, dia panggil dye. Lah ni nak bagi kelabu WhatsApp sikit. Sebut inai, warna apa pun inai, warna biru pun inai. Dulu sebut dye kan. Zaman saya dulu panggil dye rambut. Zaman saya dulu bunyi istilah dye lah. Lah ni semua inai. Warna hijau pun inai. Ada inai warna hijau. Klorofil hijau ada lah, inai warna hijau. Tak saya jumpa teman. Itulah sekali lalu sebut. Jadi nak sebut, pastikan dia bukan bahan yang menegangkan air sampai ke kulit, ke kuku, ke bulu. Itulah. Wa in kushifa wa sya'ri zahiran wa batinan. Bulu yang kena sampai ni, sya'ar ni, yang zahir wa batin. Bulu zahir yang nampak bi ru'yatil ain, batin ni yang tersembunyi di bawah, yang tebal-tebal, yang tak boleh dinampak dengan pandangan mata zahir. Atau panggil batin. Di sya'ar ada istilah zahir batin. Dia beza dalam bab wuduk. Kalau tebal, zahir wajib basuh, batin tak wajib, sunat. Tapi kalau mandi, zahir batin wajib. Tak sama itu. Wa in kushifa, sekalipun batin. Wa in kushifa wa ma zahara minhu. Tidak goyah apa tu Ustaz? Bukan kushifa, bukan shin, sa. Tu belai. Wa in kasufa je. Sa. Macam gigi pula. Duk gigi baca kasu. Wa in kushifa takkan. Kasu. Wa in kasufa. Jangan kasafa. Wa in kasufa, wa in kasifa. Kasufa. Wa in kasufa. Sekalipun tebal ia bulu. Kemudian wa ma zahara
min nahwi mambati sya'ratin zalat qabla ghusliha. Dan juga kata dia seumpama mambati sya'ratin. Mambat tempat tumbuh sya'rah, selai rambut, selai bulu yang zalat, hilanglah sya'rah ni, naat bagi sya'rah tu. Sya'rah ni yang hilang qabla ghusliha, sebelum basuhkan dia sya'rah. Bulu yang tercabut sebelum kita basuhkan dia dengan mandi, dia dah tertanggal. Mambat dia tu, lubang dia tu hukum zahir. Sakit dah kita sama masalah wuduk, sama apa anggota badan. Mana badan kita yang zahir ni zahir lah. Kalau nisbah ada bulu tercabut, lubang bulu tu hukum zahir. Kalau luka terbelah, mana terbelah tu hukum zahir. Air kena sampai. Mak dobit situlah kita belajar lubak duri masuk serumba kan. Masuk air, masuk jarum. Mana ada benda-benda tercucuk masuk tu hukum zahir. Yang tu yang termasuk cucuk masuk. Kalau rambut ni asal dia duduk dalam. Dia ada akar dia. Bila kita cabut, lubang akar tu. Cerita lah. Yang tu dia panggil mam batu sya'rah tu. Lubang akar tu. Hukum zahir. Wajib sampai ke air. Satu kalau orang jenis, apa? Tatu tu. Yang tu masalah. Kalau orang Islam tatu, memang, insyaAllah. Dosa besar tu. Pasal dia menyebabkan batal habis semua. Tak sah semua ibadat dia. Pasal tambah dia ada mandi junub, kena pula pada tempat anggota wuduk. Kalau dia orang Islam, Masya-Allah, carilah jalan nak hilangkan balik tatu tu. Kalau benda tu tak boleh hilang, satu hal. Pasal tatu ni, dia akan ada proses dia. Saya nak cerita pun tak pandai nak sebut macam mana. Kan dia akan pecahkan sel darah, apa ni, lubang-lubang tu. Semua akan ditutup tu kan. Dengan sebab warna apa-apa. Yang tu yang, kalau sebut hadis, perbuatan tatu ni dosa besar. Pasal ubah ciptaan Allah Ta'ala tu, atas kita bercara bab mandi ni, dia menghalang air sampai kepada tempat yang sepatutnya kena basuh. Cukuplah. Dia macam warna kuku juga. Dia tanam kat daging tu kan. Pasal kulit kita ni ada istilah kulit atas, kulit luar, dermis, epidermis tu. Dia sampai ada lapisan epidermis dalam tu, bukan epidermis saja. Tak tahu saya nak cerita pun, pergi tengok dalam video cerita tatu tu apa. Dia tunjuk lah, benda. Kita tengok kata, padan lah. Rasulullah tak bagi dalam syariat, tak membenarkan perbuatan tatu tu. Tak tahulah apa benda. Saya tengok orang tatu ni geli tengkuk, saya kalau tengok. Kata saya bukan tatu, bab inai tu pun saya cerita tu kan. Lukis kala-kala saya tak boleh. Ni saya cerita pasal malam mula tengkuk lah. Putak. Saya tengok, tak boleh. Inai pun tengok yang ni gagal lagi. Tak buh kat sini. Itu pun saya geli lah. Jadi kemana tengkuk lah. Buh kat sini tak boleh. Corak tu yang paling saya tak tahu. Corak tu ada titik-titik pula tu. Jadi, tak tahu geli geleman saya tengok. Jadi mana lah. Macam tengok sabu batik. Tambah yang badan buka, hot tu colour tu lagi lah tak tengok. Tengok. Geli kan tengok. Ada orang dia tak geli satu hari, tapi saya geli tu. Kalau ada orang macam tu, kalau dia baik, dia tobat ke apa, tak apa. Tapi saya tak boleh tengok tu, saya akan jauhkan dia. Saya lagi saya buat overacting lagi. Malu dia pula kan. Baik saya jauh diri. Memang tak boleh tengok. Dia macam mana geli ke mana. Dia macam orang tak boleh tengok darah. Darah. Dia tu kan. Tengok darah dia pitam. Dia tengok darah pitam dia apa darah? Pitam. Saya taklah pitam pak ni. Tapi geli tengok. Geli. Bang teguk tengok. Zalat qabla ghusliha. Itu juga wasamakhin dan lubang telinga. Begitu juga wa farjim ra'atin inda julusiha. Bab ni kalau ada kita terjemah tu. Pasal ada orang bertikai bab-bab macam ni. Ada setengah orang dia bertikai. Kitab sebut kan. Wa farjim ra'atin dan juga farjun orang perempuan. Farjun ni kubul dia lah. Inda julusiha ketika duduknya imratin ala qadamaiha di atas
dua tapak kakinya. Ala qadamaiha. Ya. Di atas dua tapak kaki. Bahasa kita, waktu duduk mencangkung. Duduk tu, mana yang terbuka ketika duduk menyangkung, itu adalah hukum zahir badan. Satu, bila yang tu zahir badan, sempadan antara zahir nak pergi batin tu, yang tu kalau ikut, dia susah nak basuh tu, pasal kalau duduk saja. Yang tu yang ulama ajar, duduk menyangkung, teran. Teran tu supaya nak ambil kaedah, la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Macam nak basuh muka sepadan gitu belajar muka, macam siku basuh mudah. Siku, takkan boleh basuh siku, melainkan kena lebih siku. Jadi kalau duduk menyangkung, apa terbuka, itu wajib basuh. Macam mana nak boleh wajib basuh sampai kepada penghujung yang terbuka waktu duduk tu, melainkan teran dia, barulah akan memang pasti akan terbasuh apa yang sepatutnya basuh dengan sebab meneran. Itu yang suruh teran tu. Kalau andai kata bulan puasa pun, pasal mandi ni mandi wajib meneran jugalah. Walaupun istilahnya ada batin yang tak dapat tidak nanti akan termasuk satu benda masuk alam jauh tu. Tapi pasal nak buat ni ialah benda wajib, maka wajib duduk, menjangkung, meneran untuk sampaikan air tempat basuhan wajib tu. Siap. Wajib. Dia ialah wajib. Ulama bahas dah. Ada orang yang kata, apa cerita macam tu? Dalam kitab ada cerita. Ini saya boleh rasa juga ada orang sebut itu. Dalam kitab ada cerita orang perempuan kena duduk menyangkung apa. Dia tak biasa lalu kitab. Dia muskil lah. Dia macam kita reka-reka lah. Benda-benda itu. Tu ulama kita dia bahas halus. Yang kalau ada orang kata, kami ngaji hadis tak pernah jumpa pun. La ilaha illallah. Hadis ni perkataan dia, orang sebut macam mana? Dia ada sebut benda yang zahir, ada lawazim dia tu, yang ulama tolong hurai. Istilah lawazim benda yang istilahnya dalam hadis, dalam Quran dia tak sebut benda tu. Pasal apa? Yang tu yang perlu pada tafsir dan huraian. Pasal zahir hadis dalam Quran dia sebut macam tu, kalau terjemahan zahir je orang awam tak boleh faham. Bahkan orang biasa yang ngaji balaghah biasa-biasa pun tak boleh nak memahami apa maksud ayat Quran ataupun hadis tu. Jadi ulama yang faham ni lah mereka dia tolong hurai untuk menjelas dan memperincikan apa yang dalam Quran dan hadis tu, untuk menghuraikan apa perkataan yang terlalu ringkas dalam Quran dan hadis tu. Itu yang datang kitab fiqh untuk menghuraikan. Ada orang yang tak faham disiplin ni, kata dia, apa hukum-hukum ni dalam hadis tak ada sebut pun. Tampar je orang macam tu kan. Cik kasar je tampar. Mula saya ajar menampar orang. Pasal apa tampar? Dia tak faham disiplin ni. Pasal ada tok guru dia ajar gitu kan. Dia ajar sikit tak ada hadis. Kan tak ada hadis, dia bodoh, dia tak faham hadis. Cara dia faham tu dia tak kerti. Dia tak tahu. Yang ni selalunya jadi orang macam ni, orang yang tak berguru lah. Bila dia tak berguru, dia tak lalu sistem disiplin untuk nak ambil faham tu macam mana. Dengan qaid bahas. Pula tu dengan kaedah ilmu alat apa tu hal. Ilmu alat pun kalau tak biasa lalu fiqh, tauhid, tasawuf, tafsir, hadis. Macam mana yang ulama kita dia baca tu, semua ilmu alat yang dia ada tu dia pakai, dia hurai, dia cerita satu. Kita kalau tak ada pengalaman mengaji macam ni, memang tak boleh buat macam mana ulama kita dulu baca kitab. Dia tak boleh buat. Macam apa? Dia tak ada pengalaman. Dia boleh baca terjemah. Dia tak tahu macam mana istifadah kan daripada lafaz-lafaz yang ada dalam Quran hadis tu. Kita kalau biasa mengaji dengan tok guru yang hurai yang tu, setiap inci tu satu-satu. Kedepuk. Kadang satu hadis tambah hadis tu panjang. Kadang seminggu. Saya ngaji hadis, saya ingat. Ngaji hadis yang lama sampai 3 bulan. Satu hadis. Hadis apa? Hadisul ifki. Hadis kisah bagaimana Sayyidina Aisyah dituduh zina. 3 bulan macam. Bayang 3 bulan ngaji hadis, satu hadis ngaji. Tapi ngaji hadis dengan dirayah, bukan riwayah. Macam riwayah. Senang lah. Macam nak ambil faham tu satu-satu ni. Ibarat hadis macam ni. Perkataan sahabat macam ni. Rasulullah macam ni. Turun Quran macam ni. Sayyidina Aisyah macam ni. Rasulullah macam ni. Hukum ni macam ni. Dalam perang ni, siapa nak macam ni, tertib perang ni. 3 bulan. Selesai hadis. Puas hati tengok.
Nak cari masa satu nak pergi mengaji, bayar satu hadis 3 bulan. Macam mana nak habis Bukhari kalau ngaji hadis dengan dirayah macam tu. Satu kalau orang ngaji hadis ni, kebanyakannya bukan ngaji hadis dengan dirayah, ngaji riwayah. Kalau saya ada kawan-kawan yang duk ngaji Pakistan apa tu, memang dia orang ada ngaji hadis macam ni. Daurah hadis apa dia. Baca Bukhari memang boleh kata masa singkat. Untuk guru yang pakar. Tapi yang ngaji tu sentot. Macam apa? Syarah bahasa Pakistan, Urdu tak apa tera. Ada yang syarah Arab. Dia baca hadis. Dia syarah tu betul. Anak murid ngaji sentot. Balik ngaji Wahabi. Jadi Wahabi. Ya saya sebut itu Betul. Kalau ulama-ulama besar yang ngajar hadis ni rasanya semua andai-andai. Yang andai-andai kalau baca kitabnya tu kan. Kalau dia baca riwayat sekalipun, dia baca riwayat. Dia akan baca riwayat. Kalau dia hanya sekadar untuk ambil riwayat, dia tak akan sentuh, dia royah. Dia tak akan bahas. Kalau bahas pun saya ngaji ada tok guru yang bahas ni. Bila bahas, dia akan bahas ikut tertib mazhab. Mazhab Hanafi macam ni, Syafi'i Maliki macam ni. Dia takkan terjeh. Dia tak nampak Hanafi, ambil Hanafi. Ambil Syafi'i, ambil Syafi'i. Tapi cara dia orang ambil macam ni. Ni cara Hanafi ambil. Ni cara Maliki ambil. Ni cara Hanbal ambil. Kalau baca hadis-hadis dia bahas-bahas macam tu. Kita Syafi'i, kau Syafi'i lah. Dia tak ada pun keadaan macam orang zaman ni. Pada saya lebih cenderung kepada macam ni. Lebih cenderung. Dia. Ulama kita pakar-pakar dia hadis tu pun. Aku Syafi'i je. Walaupun kalau ikut dia punya kemahiran tu, dia nak pergi mazhab mana dengan ilmu dia, rukun syarat dia semua andai. Tapi tak ada lah. Daripada muda sampai tua. Menurut mazhab Syafi'i tu. Okey, tak ada. Asal nak sebut masalah kuku apa tu lah, ada pendapat dia tu tak ada dalam kitab. Mana boleh tak ada. Semua ada. Benda yang kita tak pernah terfikir pun ada. Tak pernah terfikir pun ada. Lembu beranak keluar orang. Macam mana nak buat? Tu lembu tu beranak keluar orang. Tu ada akal tu. Tu dia baca kutubah. Kutubah hari raya korban. Tu lembu tak ada. Melainkan dia yang ada. Tapi dia tu anak lembu. Boleh tak sembelih dia buat korban? Sampai macam tu kita fikir. Kita pun tak nak fikir. Benda cerita salah ni. Jadi dia tu orang lembu. Dan lembu. Tengok DNA pun DNA lembu. Pilah bahasa DNA tu kan. Kokotlah ada benih-benih manusia sesat yang masuk dalam lembu tu. Tengok DNA tak ada DNA manusia langsung. DNA lembu. Memang DNA lembu. Tapi boleh bercakap. Pasal bercakap. Apalah ayat Quran hadis. Dia baca buat khutbah, lepas orang khutbah, habis sembahyang raya khutbah, macam mana? Ambil sembelih ni. Boleh? Sah, pasal lembu, kau orang. DNA lembu, dengar saya buat. DNA lembu kan? Boleh ke itu? Cuma gamak tak gamak je lah. Ayam pun kita bela kena nak sembelih, tak gamak bela ayam ni, jinak sungguh ayam ni. Walaupun ayam tak boleh bercakap. Kita lah gamak kalau nak sembelih, baca khutbah, apa ayat Quran, gamak ke? Macam tak ada akal je. Itu saya. Tapi nak sebut, dia tu kan hukum binatang. Sah oleh sembelih. Boleh lah. Sebab dia boleh cakap je. Dia boleh cakap sekalipun. Kita bukan cerita lembu cakap. Lembu yang rupa orang ni. Kalau lembu boleh cakap pun, sama lah hukum dia. Nak cerita, benda tu dia bahas dalam fiqah sampai macam tu. Ada tu jangan kata tak ada. Bukan kita reka benda tu. Kita nak reka pun tak pandai. Takut masuk parit. Dia orang dah cerita satu. Wa batini judariyin, dan bahagian batin judariyin. Infataha ra'suhu. Judari apa? Bisul. Penyakit cacar. Judari cacar. Cacar tu apa? Chicken pox lah. Chicken pox, small pox. Kudir buta lain tak? Penyakit cacar yang kembung ada air. Saya sebut kembung air, remam tertengkuk lah. Jadi yang itu saya kalau tengok. Orang kampung kalau belah Perak Iliau dah panggil pelentung. Tu judari. Maksudnya penyakit yang ada kat kulit, dia akan kembung berair. Tu. Bahagian batin, penyakit cacar,
kena basuh. Tapi qaid belakang ni, infataha ra'su, yang terbukalah oleh kepala dia. Maksudnya dia ada mata dia, kalau ada mata lah. Tapi dah judari dia pakai terjemah tu, pakai je lah. Itu. Yang terbuka kepala dia, maksudnya yang dia dah pecah. Bila dah pecah, bahagian dalam ni tu hukum zahir. Dia asal batin, tapi bila infataha ra'suhu. Ra'suhu tu kalau kita mata, punat, kepala. Kalau ada lah, kalau tak ada punat kepala, macam kita menebas kembung jari, tapak tangan tu, macam mana? Kalau tak pecah, dia tak ada istilah infataha. Kalau infataha, walaupun sikit, air dia keluar, wajib sampaikan air di bahagian bawah tu, pasal yang tu hukum infataha daripada judari. Jadi judari ni setiap bahagian yang penyakit ataupun yang ada kat kulit, di kembung, ada air. Batin dia tu, hukum zahir apabila ada bahagian yang infataha, yang terbuka, yang terkoyak. Ya. Satu kalau di kembung, kita biarkan, tak wajib sampai ke air ke bahagian bawah tu. Infataha ra'suhu la batini qarhatin yang bari'at wartafa'a qashruha. Kata dia tak wajib basuh bahagian batin, batini qurha, bahagian batin luka yang bari'at dah sembuh. Qurha ni luka ni, qarh, luka tu dah sembuh, tapi wartafa'a qashruha, terangkat atau timbullah kulit dia. Memang ada orang jenis macam ni kan, bila luka, ini kita bicara bab tayamum dulu, ni antara dia panggil parut keji tu. Bila luka, bila kena air, luka sembuh, tapi timbul parut. Adakah bila timbul parut tu bahagian bawah tu kita kena basuh, pasal yang apa? Yang timbul tu seolah-olah macam satu ada permukaan yang mengatasi daripada permukaan kulit asal. Seolah macam itulah bahasanya kan. Itu wajib kan? Tak, itu tak wajib basuh. Jadi wajib basuh apa? Wajib basuh kulit yang timbul tu je lah. Wajib ambil kopik buang ni apa. Tak. Cuma bila kat badan kita ada tu dia ganggu. Orang yang biasa kena luka apa jatuh jalan raya yang teruk-teruk tu kan, biasanya dia akan timbul-timbul. Tu pun tak sama orang. Ada orang dia kena luka biasa, bila luka, bila dia bercantum, dia jadi timbul. Mula-mula tebal kulit, koyak. Dia malah suka koyak-koyak kulit tu. Koyak-koyak lagi luka, timbul. Lama-lama naik kotor ketul besar tu. Ada orang menyentuh kulit dia. Macam ni. Cucuk. Ada pecah, ketih ni. Tu nak tengok orang Malaysia atau orang Malaysia pegang ni. Ada tu. Orang Malaysia tu. Kalau ada mengaku orang Malaysia, yang negara aku tak boleh, tu orang Malaysia. Satu. Tanda ni ada. BCG tu. BCG tu. Sikitlah sana. Nak cerita bukan cerita BCG tu. Bukan nak ngempen vaksin apa. Tapi nak cerita yang timbul. Apa nak sebut? Walam yadhhar syai'un mimma tahtahu. Dan kata dia tak nyatalah sesuatu pun mimma tahtahu, apa yang ada di bawah dia. Kalau tak ada apa di bawah dia yang zahir, tak wajiblah buang apa yang di atas. Itulah. Covid dia tu. Kalau katalah dia jadi bagian luka, di kembung katalah itu ada air, waktu kulit tu semakin tebal. Waktu bahagian yang kembung tu dia makin sembuh. Ada kulit yang tebal ni. Kulit yang tebal ni selagi istilah tidak ada infataha yang yazharu ma tahtahu tu, tak wajiblah basuh apa di dalam. Tapi bila dia sampai satu tahap nanti dia kering, sembuh. Dia tebal, nanti dia akan sampai tahap terkoyak. Ada zahir apa yang di bawah dia tu. Bawah tu nanti hukum zahir wajib basuh. Cuma wajib ke buang. Dia punya dobit tu kalau dah sampai bersedaging tak wajib buang. Cuma yang bawah tu kena sampaikan air lah. Jadi kalau ada kulit
daging tu sakit pasal dia ada reseptor. Bahagian kulit yang bila dia terkopik tu, dia kering dan boleh digunting buang. Gunting buang lah kulit tu. Pasal memang kadang dia ada, kadang dia ganggu. Faham saya sebab apa kan? Kadang kita bukan ada luka besar pun kat kaki ke apa-apa. Kadang ada benda macam tu. Hukum dia macam tu lah. Jadi wajib ke nak pergi buang yang terkopik, yang terkeluar, yang timbul tu. Kalau dia isi, tak lah. Memang tak wajib buang. Hatta dia sebut tangan kita ni. Katalah misalnya luka apa. Dia bercantum ni, bersedaging ni. Wajib ke koyak dia? Dah daging, biar gitu. Kalau dah bersedaging dah, wajib ke buka dia? Dah. Ya. Melainkan kalau ada masalah, lagi berdarah ke apa, yang tu lain masalah. Betul tak? Kanak-kanak lahir, misalnya, sedekat, melekat ni. Ya. Isi keedah, kalau yang tu tak beri mudarat apa-apa pada dia, biarkan, tak usah pecahkan tangan itu. Biar. Dobit keedah mereka, biar. Pasal tak jadi mudarat apa pada dia. Mungkin yang ni satu kelebihan ni tu. Power berenang macam ikan. Macam itik lah semua. Katalah gitu kan. Nak sebut kata kalau dah sampai melekat tambah dia memang ada daging apa, wajib ke pergi buang daging tu. Dah, tak usah ada ubah apa-apa. Di dobit benda-benda tu kita hanya boleh buang jika ada mudarat. Satu jari tumbuh lebih satu. Wajib ke buang? Tak. Harus ke buang? Asal hukum haram. Pasal ubah khalqillah. Tu maksud apa yang dobit boleh buang, ada tu mudarat. Ada tu mudarat. Satu gigi lebih, gigi tambah, gigi jadi jongang sebab ada timbul belah ni timbul lebih pada gusi. Dobit dia boleh buang tak boleh buang? Mudarat tak mudarat? Tak mudarat biar. Dobit dia mudarat tak mudarat? Tak mudarat biar. Biar. Bahkan jangan tak tahu bila buang tu nanti mudarat. Macam gigi ni selalu gigi kan, kalau saya memang daripada kecil ni berlapis kan. Gigi taring ni dia duduk ni. Dulu lagi ada yang nampak ni kalau buat macam ni macam Dracula. Gini dulu. Buat tu. Apa sebut? Kalau pergi hospital pun dia tak berani buang. Siapa? Dia kata yang ni urat ni. Sampai atas ni sampai mata. Kalau cabut tu bakal mata kan kelabu. Satu, saya buang memang syarat pun kata saya buang. Boleh buang. Satu yang pakai besi apa tu. Kadang-kadang saya jonggang sikit lah. Kawan mengatakan, kau ni jonggang lah. Nampak ayat jonggang tu. Pergi cabut gigi. Bubuh besi. 3 tahun nak boleh cabut besi tu. Tu pun belum tentu gigi kuat tak kuat. Saya silap cabut tu, bubuh besi tu, semua gigi longgar habis. Sebenarnya, konon nak lawa. Habis jadi orang tu langsung. Labuk sekali 6 batang tu. Labuk 6 batang. Kalau accident jatuh sengit mulut apa tu lain hal lah kan. Ada orang ni pasal nak lawa je. Tu orang tanya boleh ke pakai genggam besi tu. Kalau memang gigi longgar apa bubuh tu untuk kemaskan dia, kejapkan dia tak ada masalah tu. Cuma bubuh besi tu siapa? Pasal jonggang, cabut. Yang haram tu bukan bubuh besi tu, cabut tu haram. Kalau tak ada apa mudarat haram. Kalau sakit gigi boleh cabut. Dah sakit gigi pun nama sakit, cabutlah. Tak cabut, tak hilang sakit tu. Tu pun bukan boleh cabut masa sakit tu. Pasal masa sakit tu, cabut, bius pun tak makan. Tak akan jadi tu, lagi sakit. Untuk jangan kena tunggu habis sakit, boleh bius, boleh cabut gigi tu. Kalau biar nanti dia akan jadi sakit sekali lagi. Dah memang ada berulang sakit macam tu, ada mudarat yang bakal jadi ke belakang. Dah memang ada berulang macam tu. Ada tunggul-tunggul yang biasanya jadi sakit. Yang tu harus untuk dibuang. Tapi kalau saja-saja pergi buang, pergi cabut, haram. Itu dobit dia. Dalam masalah asal nak cerita tu lah, daging lebih, kulit, terkopak apa. Asal saja-saja nak pergi kopek buang, koyak, memang bukan dalam keadaan kita. Kalau kulit tebal bagi nipis macam mana? Kalau kulit tebal bagi nipis macam tumit tu tebal sangat, kita pergi asah dekat lantai, tu tak ada masalah tu. Tu kadang-kadang memang disuruh pula asal tak ada tu dia mengganggu kan nak ambil wuduk. Pasal celah-celah kaki tu, kotoran dia ada, kulit pula tebal, menggerutu kan.
Pula tu kadang-kadang kulit suka terkoyak. Pergi asah kat lantai tu macam mana? Yang tu uruf sebut tak ada masalah tu. Tak ada masalah. Selalunya kalau tengok dengan luar jenis orang jalan kaki pakai selipar tu, kaki dia masya-Allah. Tebal gila ni. Itu boleh ke dia asah-asah, ambil pisau belit, pisau cukur tu, kikir buang tebai tu. Harus. Kenapa? Benda tu kalau ada pula kadang jadi masalah pada dia. Harus lah. Pasal jadi mudarat. Jangan pula kikir-kikir sampai nipis, pijak kaki pun tak boleh. Pijak luka terkoyak pula. Cik pasal tu. Yang tu cik pasal. Tu dobit sikit lah nak sebut. Masalah luka-luka, buang kulit apa tu. Dia sebut, wayadharun syai'un mimma tahtahu. Dan wayahramu fathul multahim. Dan haram mengkoyakkan multahim yang telah bersedaging. Kalau dah bersedaging, kita koyak dia haram. Bahkan sakit weh. Dan katalah kita luka dah terkopek tu. Waktu dia hari melekat kan. Waktu macam mana? Dah bersedaging tu maksudnya. Kalau kita koyak tu maksudnya koyak daging tu. Memang sakit Dari segi haram hukum satu hal. Sakit weh. Bahasa mudah gitu kan. Sakit weh. Melainkan dobit-dobit kan kalau ada mudarat-mudarat tu lah kan. Misalnya kena api ke apa kan. Kulit ni asalnya dikembung. Lepas tu dilekang untuk menggelebih kulit ni. Lepas tu tergantung je macam ni. Lagi tersangkut jadi koyak. Berdarah pula. Kan jadi masalah tu. Kalau yang sampai tahap macam tu, Allah. Selagi kalau yang ni macam mana? Istilahnya kalau ada benda mudarat, baru ad-daruru yuz'alu. Saja-saja tu yang, orang tanya apa, botok lah apa-apa. Saja-saja nak pergi buat, apa tu, pembedahan plastik. Buang lemak-lemak sini, tarik kulit muka bagi tegang, berbelah ni, berbuang lah lemak apa dalam, tu apa benda. Caranya biji kolesterol itu tumbuh muka juga. Kadang orang tua-tua dia tumbuh muka tu. Dobit dia. Sekarang dah alat kan nak buang itu. Yang tu kalau ikut memang dia tak ada mudarat besar lah. Mudarat besar tu tak ada. Cuma kadang ada dia ganggu kan. Ada dia ganggu. Memang yang tu nak buang biasa-biasa tak boleh. Pasal dia kadang-kadang dia ada salur darah yang menyebabkan dia boleh tumbuh dan dia membesar tu. Yang tu kalau cabut sakit tu. Kalau cabut sakit. Bahkan kalau cabut tu, ada barangkali yang darah tak mau berhenti je. Satu kalau memang ada chemical ke apa lah ni boleh letak lagi, dia kering, pap dia putus. Disebab pakai haruslah. Pasal memang kadang-kadang benda tu ada ganggu. Kalau orang perempuan kalau yang ada timbul-timbul tu, dia pakai rantai. Ganjak sikit rantai, tertarik sikit, berdarah. Tu rasa sejuk. Berdarah lah. Ganggu tu. Kalau ganggu, daruru juga lalu. Kalau yang tak ganggu itu, adalah banyak ni. Orang bagi biji kolesterol lah tu. Biji kolesterol. Tu yang, kalau nisbahnya, Allahumma salli alaihi wasallam. Macam mana pun kalau boleh biar, tak ada masalah pun. Kalau katalah dengan sebab tu gatal, dia akan ada sesuatu benda masalah yang sampingan. Istilah dobit dia mudarat tu. Dobit dia mudarat. Ataupun dengan sebab tu lagi dia akan jadi makin besar. Jadi ganggu pula, jadi rimah kat kita. Besar pula lagi boleh jadi besar lagi, makin banyak. Ambil titik. Khabar. Dobit dia ad-daruru yuzalu. Daruru yuzalu. Fathul multahim wa ma tahtahu. Wa ma tahta kulfatin, dan juga apa yang ada di bawah kulfah. Minal aqlaf, daripada orang yang kulub. Jadi kena sampaikan air wa ma tahta kulfah. Kulfah ni apa? Kulfah ni nama kulit yang menutup kepala kemaluan lelaki. Istilah kita pernah jumpa dulu, kulfah ni kulit yang menutup hasyafah. Kita pernah jumpa kata hasyafah tu. Kulit yang menutup tu dipanggil kulfah. Jadi orang yang ada kulit tutup kepala ni dipanggil aklaf. Dia qalafa yaqlufu qalfan fahuwa
aqlaf. Fahuwa aqlaf. Kita bahasa Melayu panggil kulub. Kulub tu bahasa Melayu yang pakai bahasa kulub kan. Cuma dia pakai dengan kaf, bukan qaf kan. Satu bila ada orang nama kulub, kita gelak lah. Nama siapa? Nama Kulub Syarif. Kulub Syarif. Kita gelak lah siapa? Kulub nama. Maksudnya qalbun syarif. Maksudnya qulubun syarif. Main Melayu sebut dengan kaf. Jadi Kulub Syarif lah. Padahal Nama sedap. maksudnya qalbun syarif, macam qalbun salim. Dah main Melayu ni sebut kulub tu ke. Dah bunyi aklaf. Aklaf apa? Aqlaf. Kan? Itulah Melayu ni, itulah bahasa yang sebut tak betul tu, jadi masalah sikit. Ajalah ke sana sikit. Nak bahasa orang Melayu ni, kulub ni kita biasa dengar, aklaf-aklaf ni. Tak heran lah kita. Orang Jepun ni main Melayu, dia tak faham kulub. Orang Melayu ni faham kulub. Sebut kulub, kita gelak tak lah. Dia ni kulub. Cukup. Jadi apa yang ada bawah tu, hukum zahir. Satu, kaedah kita khitan. Kaedah kita khitan wajib lah. Bukan masalah cuci tu. Masalah cuci tu satu, kalau ada orang tak khitan sekalipun, nisbah nak sampaikan air kat situ wajib. Wajib. Jadi yang tu wama tahta kulfah. Tambah pula kalau jenis orang yang istilahnya dia belum dia ada kotoran yang kulfah tu disebabkan tak pernah highway dia tak pernah ada apa lalu. Macam tu kot. Highway tak pernah ada apa lalu. Kulfah tu tak pernah dibuka. Dia melekat dengan hasyafah tu. Dan di situ ada kotoran antara kepala kemaluan lelaki dengan lekuk tu. Biasanya ada kotoran kat situ. Dia orang panggil apa? Tek palat apa kan. Sebut pun uduh nama kan. Allahumma salli alaihi wasallam. Di zaman kecil-kecil kita lalu lah tempuh tu kan. Masa memang benda tu ada kan. Jadi kalau nisbah nama dia wajib, wajib basuh tu. Satu kaedah kita syarak sebelum sampai tahap ada tek palat apa semua tu kan. Masuk jawi dah awal-awal. Kan dia bersih. Tu. Bersih. Siap. Satu antara kaedah syarak ajar kebersihan ni apa? Buang kulfah tu. Buang kulfah. Satu khitan kita baik lelaki perempuan wajib. Lelaki masalah ni, orang perempuan dia ada hikmah dia lain lah. Temu kaedah kita mazhab Syafi'i apa? Orang tanya apa hukum khitan? Fal khitamul wajibun libalighin satiri kamratin qata' limra'atin lirajulin wa imra'atin wa yukrahul qaza'. Laki perempuan kaedah kita mazhab Syafi'i wajib khitan. Lelaki buang kulfah. Perempuan mesti ada juzuk daging yang tumbuh di atas lubang kencing tu dibuang juzuk dia walaupun sedikit. Bukan bagi cocok bagi berdarah, tapi ataupun hanya ketit bagi dia berdarah. Dia mesti ada juzuk yang maqtu' yang dibuang. Wa ismul qat'i, bukan ismul saqbi, bukan ismul jurhi. Dia mesti ismul qat'i, nama potong, nama potong. Potong mesti ada. Bukan potong berhabis. Nama ismu potong. Maksudnya mesti ada benda juzuk yang maqtu'ah. Itu nisbah orang perempuan. Yang tu pun kalau tak belajar dengan betul, cara khitan wanita tu tidak betul. Tak lulus syarat. Kitab kita dia sebut macam ni kan. Kalau kitab lain, kalau di sini lah tempat-tempat dia nak sebut bab khitan-khitan apa ni. Kitab kita disebut gini je. Masalah basuh disebut tu je. Baik. Sekali lalu saya sebut bab khitan tu. Fayajibu ghaslu batiniha, maka wajib basuh batinnya kulfah. Li'anha kena kulfah tu, kulit yang menutup kepala kemaluan tu, dia mustahiqatul izalah. Dia lah mustahak hilangkan dia. Istilah mustahiqatun illa zimatun wajibatul izalah. Indana. Di sisi kita mazhab Syafi'iyah khasnya. Wajib buang. Jadi kalau orang tanya, khitan ni nak buang apanya? Nak buang kulit yang menutup kepala kemaluan. Jadi dia bukan semata-mata buang, tapi buang yang dalam keadaan biasa, bukan dalam keadaan jaga, maka akan nampak kepala. Macam tu bahasa
khitan itulah yang wajib buang. Masa keadaan biasa akan nampak kepala. Jadi tak ada hanya buang ujung sikit colek yang potong sikit je. Tak. Cuma zaman lah ni macam-macam teknologi lah. Kalau dulu cara dulu lah. Dah ni cara lah ni. Dah lah jahit andam pula lagi kan. Potong kuting. Nak bagi tak kembur tu jahit. Jadi luka tu tak banyak. Kalau dulu masya-Allah jenuh menyembuh ya. Pasal bila kapit tu potong luka tu kat 2 inci. Balut pula. Lepas 3 hari baru buka. Melekat dah. Hak tu selalu jerit tu. Buka. Cerita dulu-dulu lah. Lah ni tak ada lah. Beza lah ni. Lah ni tak ada. Lah ni sakit tu lah. Sakit mula-mula lah pula. Injek tu. Bubuh betul tang kepala tu. Tu kan. Jenuh pegang. Kelopar tu. Itu sakit je. Itu je sakitnya. Lepas tu tak ada apa lah. Dah bius tu. Dia bagi satu tengah, dia bagi satu kat bangkai, dia satu kat kepala. Lepas tu tak ada apa lah. Cek. Tak ada apa lah. Lepas dah siap balik lagi, tu lah sakit. Habis bius tu lah sakit. Orang dulu, masa potong tak sakit. Masa potong kan sakit ni. Potong tu macam kita kena luka potong, kan sakit. Dia sakit tu bila nak sembuh tu sakit. Bila dia nak kerah tu sakit. Masa tu saya dulu pusat jawi tak sakit. Sakit loceng yang sakit. Itu sakit. Itu cerita sana lah. Buat cerita tu. Tu cerita lama-lama dulu. Dan ni pun tak macam suasana dulu. Dulu, dia kalau masuk jawi ni kenduri. Antara zaman seronok masuk jawi seorang-seorang memang melawat. Macam orang sakit tu. Duit paling banyak dapat masa masuk jawi saya berapa ratus dulu dapat. Seronok tak kira. Apa cerita masuk jawi ni? Liana mustahikul izalah, itu wajib buang. Kita khitan wajib indana. La batini sya'rin in aqada bi nafsi. Tak wajib basuh batin bulu rambut yang tersimpul binafsihi dengan diri dia. Rambut tersimpul ni selalu rambut panjang, janggut panjang, dia akan tersimpul. Kalau saya punya janggut terak ni pun pasal dia nipis terak ni pun boleh bersimpul. Bukan saya simpul, dia tersimpul. Nak tahu tu kita tarik. Rasa ketul lah. Dia bersimpul tu. Kadang ganggu lah tu. Selalu putus lah. Kalau saya buat saya lah. Dia wajib ke nak buka? Nak buka kan senang. Buka getah mau payah, tambah rambut yang tersimpul. Yang di in aqada bi nafsi, tak wajib batin sya'r. Pasal bila dia terikat, memang nanti akan ada air yang tak boleh sampai, tambah dia dah berdaki apa, berbuah pula rambut tu. Ada air yang tak boleh nak sampai. Wa in kasura, sekalipun banyak. Yang ni in aqada bi nafsi. Kalau pergi masuk kedai salon saja pergi simpul rambut tu. 5 helai simpul. Ataupun 3 helai simpul. Ataupun selai simpul. Tak habis hari ni, esok pula masuk salon. Buat apa? Simpul lagi rambut. Jadi rambut nampak tebal, kembang tu. Setiap rambut tu dia simpul. Ataupun dia andam. 3 helai andam. 3 helai andam. Andam pula tu rapat-rapat gila punya. Tarik. Ada alat. Jangan tak tahu zaman ni macam-macam ada. Kita tak pernah terfikir benda-benda tu. Di in aqada bi nafsi. Jadi kalau di in aqada bukan bi nafsi, tapi maksudnya bi nafsil bi fi'lil insan, wajib buka. Tak nak buka cukup lah. Keadaan ni bukan senang nak buka wa in kasra. Wala yajibu madmadatun. Dan tak wajib berkumur-kumur wastinsyaku dan isap air ke hidung. Bal yukrahu tarkuma, bahkan dimakruhkan tinggal keduanya. Dalam bab mandi, dia bukan saja sunat, tapi apa nak sebut istilahnya, dia ada tuntutan kuat yang sangat sehingga meninggalkan berkumur-kumur dan istinsyak tu makruh. Kalau mengisap air hidung dalam bab wuduk, dia sunat, taklah meninggalkan dia tu makruh. Tapi dalam bab mandi, khas hatta dalam kaedah kita sendiri, mazhab Syafi'i, meninggalkan kumur-kumur dan isap air ke hidung dalam bab mandi makruh.
Jadi mesti mandi ni bima'in tahur dengan air tahur. Air tahur maksudnya dia tahirun, mutahhirun li ghairi. Dia tahirun li nafsi, mutahhirun li ghairi. Bab mandi jaga sikit pasal banyak orang dia tak jaga bab mandi. Bab ma'in tahur ni. Bab wuduk kadang berjaga cari air mutlak. Apabila bab mandi orang boleh buat mudah-mudah dengan mandi. Itu sikit. Kalau mandi jenis pakai shower tu, kalau tengok dia tak ada masalah pasal main tangki apa-apa tu, tak ada bahas apalah situ. Tapi bila ada bertakung tu, yang satu fik-fik yang kita belajar bab air tu, ada orang tak faham, bekas tak cukup 2 gelas air sabun masuk, air mustakmal masuk dalam tu. Dan ada pahaman-pahaman salah dalam memahamkan air mutlak. Dia kata air tu mengalir sedangkan bertakung. Bila buka air, waktu air tu penuh kolah walaupun kecil, kita cedok, kata dia, lepas tu air duk masuk, yang ni cedok, yang ni air mengalir, kata dia. Yang tu pun ayat-ayat tu ramai sangat. Ada ustaz yang ngajar macam tu, yang tu masalah. Dia faham yang tu ialah air mengalir. Air yang mengalir, air paip tu masuk tu, air mengalir lah. Bila masuk dalam bekas tu pula kita cedok, dia bertakung tu, air bertakung lah, bukan mengalir namanya. Kalau kita tuang tu, buka air paip, itu dia penuh, dia mengalir. Itu mengalir lah. Cuma bila mengalir, ada kita bicara bab air tu, dia ada jeriah dia. Jadi bertakung tu jeriah. Satu pengaliran air, ada pengaliran air, jeriah air, benda pula kecil. Jadi kalau masuk najis, dia najiskan air walaupun air tu mengalir. Yang ni bab-bab ni, kadang ada orang tak faham bab-bab tu. Yang kata orang biasa, ustaz pun ada yang tak faham. Yang tu yang bagi keterangan tak betul tu, dalam bab-bab tu. Sampai dia kata kalau ada kolah kecil, buka je air paip tu, air mengalir. Mandi lah, tak ada masalah. Air tu semua air mutlak, air mengalir. Ramai ustaz ajar itu. Ramai. Saya duduk dengar orang duk amal macam tu. Belajar kat pula orang macam tu. Itu masalah. Kita ulama kita kata bukan macam tu. Wa marra annahu yadurru taghayyurul ma'i taghayyuran daran walau bima'in alal idwi. Jadi khilafan li jam'in. Betul itu. Alal idwi. Ada tulisan yang hilang ni. Dan telah lalu anahu bahwasanya ala wasyana la yadur anahu yadurru wa min sya'anu mudarat la taghayyurul ma'i oleh berubahnya air taghayyurad daran sebagai perubahan yang memudarat yang dia. Masuk sabun, masuk shampoo, apa seumpama tu. Dalam kolah yang kita nak mandi tu, dan air pula air sikit, dengan sebab masuk tu berubah sifat air. Begitu juga bima alal idwi dan dengan apa yang ada di atas anggota. Kita misalnya pakai lotion, shampoo. Shampoo tu sebelum nak mandi bukan shampoo terus. Sapu lu shampoo kat kulit. Lepas tu mandi. Bila shampoo tu air kena kat kulit, shampoo tu masih ada lapisan dekat kulit. Jadi yang dihilir tu lo shampoo. Badan masih ada shampoo lagi. Duk lekat kat badan. Itu ada istilah ma yughayyirul ma taghayyuran daran. Kalau ada juga sapu shampoo ke lotion ke apa ke jenis-jenis tu, mesti bila mandi hilangkan benda tu, barulah istilahnya air kena ke badan. Itulah topik dia. Dia tak ada benda yang ada kat badan, yang benda tu dia yughayyirul ma. Dia akan mengubahkan status air. Janganlah ada kes-kes ni. Tapi kan dah ada. Nak jadi masalah, sikit saya ngaji dulu ada Tok Guru sebut misalnya ni. Bab wuduk tu lah. Saya kita cerita bab mandi kan. Katalah orang botak, dia baru lepas botak, dia mandi wajib. Waktu apa? Dia ambil sabun, dia tonyok. Apa? Sabun tu lekat kepala dia. Mandi wajib ni. Waktu sabun yang lekat kat kepala tu, dia melekat. Dia mandi, dia bukan nampak sabun yang lekat atas kepala dia. Kepala pula botak. Tu cerita kepala botak tu. Kepala tajam, rambut lekat. Jadi bila dia mandi, waktu ada orang kawan tegur dia, kepala sabun dia kat kepala kau ni, sekeping ni. Ataupun dah kering, dah panas, kepala botak dia panas sikit. Sabun tu keping keluar, pegang-pegang, sabun. Ada mandi yang masalah itu. Satu, kalau dia melekat, hail, air sampai. Satu. Kalau tak hail pun, sabun ada kat situ, ada air sabun di situ. Bila air lalu kat dia, dia ada ma yughayyirul ma. Taghayyuran daran.
Itulah tempat-tempat yang nak jadi masalah sikit dalam bab mandi. Khilafan li jam'in menyalahi bagi satu ulama. Pernah bahas kita dulu bab wuduk yang kata kalau ada shampoo ke apa kat badan, waktu kita kenakan air, shampoo tu habis sekali dan kulit pun terbasuh sekali, habis shampoo tu. Ada yang kata sekali basuhan tu memada dah dengan untuk angkat hadas tu. Ada yang kata yang tu belum, yang tu baru menghilangkan ma yughayyiru ma air. Kena lalu sekali lagi pengaliran air. Tu ada khilafan li jam'in. Siap. Janganlah ada masalah bab ni. Selalunya masalah air tu sendiri kan. Dia tak faham air sikit, air banyak. Itu masalah mandi. Asal saya nak sebut tadi, bab wuduk kadang orang jaga air cukup kelah tak cukup kelah, tapi mandi orang tak jaga. Saya sebut tu pasal pernah tambah kita suasana pondok ni kan. Tak air banyak tak apa. Bila kena air sikit, kadang air sikit sangat dalam tu. Air pun tak cukup dua kelah. Air pun kadang bila dah lama tak cuci, macam-macam benda ada dalam tu. Katalah misalnya sabun apa, air tu bersabun. Air dah sikit dah ni. Memang kapasiti dia tak cukup dua kelah. Tapi main mandi, mandi je, cedok je. Air sabun masuk, air dia jatuh balik. Jadi, dia bukan kira air tu air tahur tak tahur. Dia kira mandi je. Ada orang macam ni? Ada orang macam ni? Dia hanya jaga bab air mutlak ni dalam bab wuduk. Tapi dia tak faham apa masalahnya dalam masalah mandi. Jadi bab mandi dia macam cuai sikit. Dia macam tak jaga sikit. Kita pernah duduk pondok dulu. Pernah lalu itu lah pondok. Kalau duduk asrama kita kan boleh tengok lah. Orang ni mengaji tak mengaji. Faham tak faham. Kalau memang ustaz yang jaga dalam bab-bab macam ni, mula-mula istilah panggil macam mana, minggu orientasi tu dia akan cerita dulu. Pasal dia ada minggu orientasi. Pondok je kita tak buat sistem tu kan. Ada saya duduk asrama, duduk makan datuk apa dulu. Tu atas kita lah, kita susun. Tambah kita dilantik sebagai ketua main geng baru. New intake ni. Masuk kena bagi orientasi dulu. Bab wuduk, mayang, najis, air, apa. Kena cerita. Pasal kita tak tahu background dia orang macam mana. Ada yang main ni yang faham syariat. Ada yang bagus. Ada yang zero terus. Tak tahu apa pun. Kencing mana, najis, tak najis apa. Hari ni memang kena cerita tu dulu. Kena panggil. Tengok muka yang agak pelat tu, panggil. Suruh cerita. Pondok pun patutnya, macam tu lah. Kena buat kan. Satu masa dulu buat kita ni. Sini lah. Cuma tak ada panggil khas minggu orientasi lah. Pasal kita tak ada istilah tarikh. Pelajar baru tu bila? Sepanjang tahun. Masuk keluar tu. Jadi tengok orang tak tahu. Pakat tegur menegur lah. Apa yang ada yang tak betul tu. Okey. Satu pengetahuan macam ni dia penting dalam bab-bab macam tu. Mula-mula tambah pelajar-pelajar yang baru, orang-orang budak yang istilahnya kita tempat orang yang nak membesar ni, ilmu macam ni dia asas. Bila tak pernah diajar dengan sempurna, kadang kat rumah pun mak ayah dia lebih kurang je dalam bab-bab macam tu. Jadi bila tak pernah main tempat kita pula tak sentuh, dia akan macam mana pengetahuan dia lama. Lepas tu dia hanya akan jumpa bila dia mengaji, jumpa dalam kitab. Baru dia sedar. Satu benda-benda macam tu, pasal dia fardu ain, harian dah duduk berlaku. Inisiatif kita sepatutnya sebelum jumpa dalam kitab, kita dah bagi orientasi tu untuk selesaikan semua fardu ain kat dia. Itu saya sebut sebagai lelaki. Kalau orang perempuan pun bab haid dia, bagi orientasi ni bagi selesai dah kat dia. Cerita apa dia, masalah tamyiz tak tamyiz, adat tak adat, keluar berhenti darah macam ni, mana yang nama apa keputihan tak keputihan, mana yang kena mandi, mana najis, mana batal sembahyang, cerita lah semua. Mana tempat nak masuk ni, basuh kaki tak basuh kaki, yang ni sah ni wuduk najis, semua cerita satu-satu. Kalau hidak ke esok jenuh betul. Nampak pula ada kes-kes apa main muntah, tercirit, terberak tengah jalan. Tengok dia orang basuh ke mana. Situ kita akan tahu praktikal dia punya basuh najis tak basuh najis macam mana. Ada ambil mop konyol ya. Cuk. Okey. Padahal Allah. Tengok kadang ada orang rajin mop lah apa tapi dia tak faham prinsip air tu. Sikitlah. Yang tu ada yang kita dah tempuh dulu. Khas asal bab mandi ni mesti ma'in tahur.
Wa yakfi dhannu umumihi. Itu dulu. Sikit je Ustaz. Ada lagi? Apa lagi? Sikit je. Sunnah. Okey. Wa yakfi dhannu umumihi. Dan memadai oleh zon umumnya air. Umumihi umumil ma'. Maksudnya kita wajib sampai ke air seluruh badan. Yakin tu wajib ke? Kaedah ibadat yang dipakai yakin zon. Sekurang-kurang nak pakai mesti ada zon mukallaf. Mesti ada zon kita air rata. Wajib ke yakin? Tak. Jadi orang yang selalu datang penyakit syak selalu kat ni. Dia sampai sejam, 2 jam mandi wajib. Pasal apa? Sampai tak sampai air. Sampai tak sampai air. Duduk bercangkung lah, tekan lah. Sampai tak sampai air. Sampai tak sampai air. Kalau ikut zon. Orang macam ni kadang memang ada penyakit dia. Nak buat macam mana? Kena ajar dia. Minta Rabbi a'udzubika min hamazati syaitin. Duk ngaji dulu. Antulah antara amalan-amalan yang dia ajar. Pada orang yang ada datang syak ni. Minta supaya dia kena banyak tawajuh. Minta lindung. Minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah lindungkan dia daripada dihadiri oleh syaitan mewaswaskan dia dalam hati, dalam bab ni. Ada wawah dalam bab ketuhanan. Ada wawah dalam bab ibadat. Antaranya bab mandi, bab wuduk. Saya kebelakangan ni banyak ada orang duk tanya wawah sebab ketuhanan ni. Saya tak tahu zaman ni ramai ingat orang main rujuk macam tu. Ramai. Saya tak tahu pasal apa. Dulu saya rasa payah nak jumpa ada orang main masalah apa syak bab ketuhanan ni. Syak tahu mana? Itu Ustaz, saya ni sering kali datang gangguan duk kata Tuhan tak ada. Macam-macam gangguan bab ketuhanan ni. Itu macam Allah tu. Tuhan ni tak ada, Allah sebenarnya ni tak ada, ni semua hayalan aja. Bukan sikit lah saya kata. Kalau saya ambil nama semua kat 20 ada. Yang main peribadi tanya ni. Ustaz, saya ada masalah macam ni, saya ada masalah macam ni. Kita ajarlah. Rabbi a'udzubika min hamazati syaitin. Pula tu jangan layan lah. Saya ngaji kat India awal untuk ajar mah. Parah. Poh. Syaruh. Halau je. Apa? Gangguan tu susah layan. Maksud apa? Pasal mesti yakin orang salah. Itu gangguan tu macam mana? Kau boleh layan. Layan yang dia bodoh itu. Itu keadaan dia halau. Kalau tapi gangguan tu ada. Minta dengan Allah Ta'ala supaya dipelihara daripada gangguan datang was-was macam ni. Tapi tak, saya nak kata pengalaman saya belakang-belakang ni memang ramai sangat main datang masalah tu. Tanya masalah tu. Nak selesai macam mana? Tahu. Kata mungkin belakang ni main macam tu punya jenis ujian pula. Allah. Kok dulu orang tak biasa main tanya apa kot. Yang tu satu hal lah. Tapi belakang ni ramai sangat orang tanya bab tu. Bab ibadat cukup dengan zon. Cukup dengan zon. Jadi yakfi zannu umumihi ma ala basyarah di atas bulu sya'ar basyarah kulit sya'ar bulu wa ilam yatayaqqanhu sekalipun tak yakin seorang hu akan dia umum tu. Jadi fala yajibu tayaqqunu umumihi, tak wajib yakin dengan umumnya dia. Air. Istilah umum tu mengatai air kena rata tu tak wajib yakin, cukup dengan zon. Bal yakfi ghalabatu zon bih, bahkan cukup menangkan zon bihi bi umum dengan air rata tu. Yang ni memang dalam ngaji fiqh bab ni memang besar nak faham tak istilah memada dalam bab fiqh ni ada zon masuk waktu zon rata air sekurang-kurangnya zon mesti ada. Tak wajib sampai tahap yakin. Sekurang-kurangnya mesti zon. Bab ibadat memada dengan zon. Akidah tak boleh zon. Akidah wajib yakin. Mana kena tanzih pun wajib yakin. Tanzih apa tak sepatutnya. Akidah tak boleh zon. Syak, waham. Wajib yakin sepenuhnya pada Allah Ta'ala. Tak ada sikit ragu-ragu pada Allah, Rasul dan apa yang nama ghaib, pada sam'iyat yang datang yang mengikut kira ahli sunnah wal jamaah. Yang ni kita kena berpegang. Tak boleh ada satu pun yang istilahnya longgar ataupun renggang. Bahkan kuat sekuat-kuatnya, kemas sekemas-kemasnya, yakin seyakin-yakinnya. Bahkan pasal dia wajib tahap yakin. Zon pun tak boleh. Syak apa tak lagi. Tambah waham saja. Allah. Besar kita nak belajar ni, tambah kita dah berakai ni apa? Cari jalan macam mana nak boleh yakin wujud Allah. Yang tu pelajaran kita. Yang kita baca kitab tauhid tu.
Apa? Umum kita dah faham Allah Ta'ala ada, tapi hati tu nak isbat betul-betul, yakin, hadir, hidup, hidup zikir ke Allah Ta'ala, yang tu yang kena faham. Antara benda yang kita belum selesaikan fardu ain itu tu fardu ain tu, bukan fardu kifayah. Fardu ain atas kita untuk hidupkan hati, belajar akidah sampai hati ni hidup ke Allah Ta'ala. Fardu ain tu. Satu iman tu. Itu yang sebab najat. Istilah najat ni, najin minan nar. Lepas dah api neraka sama sekali. Maksudnya tak akan disentuh oleh api neraka sama sekali. Tak ada kaedah lain nak lepaskan tu. Melainkan kena hati hidup Allah Ta'ala dengan akidah dan tauhidkan dia. Dengan tauhid yang betul. Zat, sifat, af'al, milik. Mesti tepat sungguh ke Allah Ta'ala. Kalau tak dapat lagi, wajib pergi belajar, usaha. Ikhtiar dapatkan, yakin Allah Ta'ala tu, hilangkan syak, zon, waham. Itulah. Okay, lalu kebab akidah tu, berfikah memandai zon. Wa sunnah lil ghuslil wajibi wal mandubi tasmiyatun. Dulu. Soalan. Ni sebar kat Facebook, kat apa semua kan, masuk WhatsApp, lebih kepada apa, mandi wajib mengikut sunnah lah. Oh, air tu. Mengikut yang cara yang betul, dia pasal highlight tajuk tu kan. Ada antaranya pastilah berwuduk sebelum mandi tu. So basuh kepala dulu, basuh ke atas. Macam mana tu? Belajar fiqah tak ada masalah tu. Yang tu untuk jadi kamil. Ikut tertib betul wuduk dengan basuh kepala apa dulu kan. Menghadap kiblat dengan bismillah. Itu nak dapat kamil. Kaedah kita, kalau tak buat macam tu pun, air kata, ada niat, ada air kata, sah, selesai. Walaupun tak ikut macam mana kaifiat yang kamil tu. Yang tu yang kena ngaji fiqah tu. Kalau ngaji hadis saja kelang kabut. Selalunya geng-geng tu yang timbulkan benda macam ni. Inilah cara mandi ikut sunnah. Jadi yang ni tak ikut sunnah. Jadi mandi bid'ah. Tambah pula datang ajak pula mandi macam ni selain pada mandi macam ni tak sah pasal tak ikut cara Nabi. Kan? Gila babi dia buatnya. Jadi dia ajar pahaman macam tu. Bukan macam tu. Kita pula bukanlah maksudnya nak meremeh-remehkan apa benda yang kamil. Tapi janganlah sampai benda yang sah dikatakan tak sah. Itu saja aku angkat dah besar kerana Allah Ta'ala. Kelebuk. Mana yang sulit tu, telinga, hidung, pusat, duk cangkung, mata, jalan, keluar. Ya. Ataupun terjun je, bruf. Yang padanya, air sampai kepada tempat-tempat yang hukum zahir tu. Yeah. Tekan sikit dalam air tu, nak bagi sampai. Pegang sikit pusat, tekan, telinga, siap. Ada. Jadi tak ambil wuduk, tak berdahulukan kepala, tak gosok, tak menghadap kiblat. Itu untuk kamil. Jangan sampai hukum kata tak sah. Taklah ni. Lah ni kalau jenis orang duk bera-bera macam tu, jaga dia ada pahaman lain sikit. Dia tak tahu siapa. Apa matlamat dia, tak tahu. Dia bukan nak ajar macam mana kita belajar ni. Hantar wuduk pun kata dah. Semayang, wuduk atau hal. Semayang pun macam mana? Ini kaifiat solat Nabi. Seolah-olah kita solat yang sama ni tak sah. Seolah-olah macam tu. Dan bila bagi masalah ke dia pun tak ada jawab. Nabi baca doa iftitah tu, tak baca. Nabi baca. Jangan tak baca. Nabi baca. Ni ikut sunnah. Dia jawab gitu. Fiqah tak kerti. Kaedah kita ambil macam mana ulama' dah tarjih kat kita, mana wajib, mana sunat. Jadi, sekalipun istilahnya tak kamil, tapi sah indana. Yang tu yang nak kena belajar tu. Ada orang ni kadang-kadang kelang kabut pasal duk, ini kaifiat solat Nabi, habis. Tak ketahuan yang mana wajib jadi sunat, sunat jadi wajib. Pasal dia akan keluar istimbat ikut kepala dia. Pada dia yang ni wajib, yang ni wajib, yang ni wajib, yang ni wajib, yang ni sunat, yang ni tak payah, ni tak payah, ni hadis tak kuat, ni hadis tak kuat. Bukan kaedah ulama' kita ajar itu. Kaedah kita belajarlah mengikut kaedah fiqh yang ulama' dah hukum, mengikut kawaid ulama' mujtahid. Mereka ni lagi pakar bahadis, dia telah menilai mengikut kaedah-kaedah mereka. Kita pula bukan ahli mujtahid. Nak tengok hadis, nak bahas hukum, bukan dia lah. Baik, ambil ulama' fiqah ada, mana yang wajib, nak sah macam ni. Yang ni nak jadi kamil dia, takmilah dia macam ni.
Kalau belajar dengan semata-mata gunakan hadis, lepas tu nak menghukumkan orang lain tak ikut dengan kaedah ni adalah hukum tak sah, bid'ah, hati-hati sikit. Memang ada kumpulan macam tu. Betul lah. Okay, lalu. Lain? Kau apa? Betul jam tu? Betul, 10. Memang sebelah dah bro. Memang saya panjang ke ini? Sejam setengah lah. Ya. Mula kau mana? Mula 9.50. Betul sebelah suku. 11.10. Selalu saya berhenti kat tu kan? Sebelah berarti sebelah 10.45 tu. Oh. Tak lewat sikit tadi. Saya ingat jam tu rosak. Yalah, situ je lah dulu. Masa ada benda nak pergi siap. Tangguh tu kepala otak dia set sana sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri ilaika kama nawwarta al-ardha min syamsika wa al-abada. Rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin.